Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa lika wasatatu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah, sempat lagi kita bersiaran pada malam ni, Allah izinkan. Alhamdulillah, malam ni saya sentuh tentang isu poligami. Sebut terus terang, walaupun dah disebut banyak kali, memandangkan ada jemaah yang kata Ustaz, live PKP 1.0 dulu kena dikeluarkan balik, bahaskan tentang poligami. Ya, boleh, insyaAllah. Memang antara perkara yang memang saya akan tekankan juga sebenarnya, setelah kita melihat gelombangnya itu masih lagi berlangkah sumbang. Gelombangnya itu berlangkah sumbang. Apabila poligami atau ta'adud itu dipandang dengan pandangan yang terkesan dengan keadaan kebendaan. Kita nak bahaskan balik perbahasannya sekurang-kurangnya, dan saya dah pernah katakan tempoh hari, isu ni isu internasional. Dulu waktu saya sebut awal-awal dulu, dia kata Ustaz tak habis-habis sebut pasal poligami. Sekarang bahasa mudah, tengok sekarang tak habis-habis isu. Malah dari sudut nampak perbahasan ada cuba nak membawa pada perbahasan ilmiah, tapi apabila bukan kita yang melaluinya, dia adalah perbahasan yang mesti kepada af'al, perbuatan, dan kena pada perjalanan, yakni ahli yang melalui dan yang telah mendalami perbahasannya itu. Dan insya-Allah tidaklah kata kita ni mahir, tapi alhamdulillah dengan ilmu yang ada, dengan kaedah yang ada, insya-Allah dia boleh menjawab banyak perkara. Dan saya kira yang mana ikuti pengajian secara konsisten dan dengan hati yang terbuka, dengan jujur ikut pengajian, bukan sekadar ikut-ikut, celup-celup, dengar-dengar, tinggal-tinggal, tidak, tapi sungguh-sungguh ikut, pasti akan nampak apa yang dibawakan dalam hakikat kehidupan. Ini penterjemahan dalam konteks yang paling utama adalah ar-rijal. Dan mungkin sampai masanya, dulu saya pernah kata nak buat
penulisan tentang ataupun perbahasan tentang ar-rijal qawwam, pemimpin yang qawwam. Dan juga kepada pimpinan, yakni sebagai isteri juga, bagaimana jadi pimpinan yang terpimpin. Sebenarnya isu pokoknya adalah, adakah kita ini, terutamanya orang lelaki, kita ni benar-benar meant to be a leader. Meant to be a leader, betul-betul. Adakah kita ni benar-benar menjadi khalifah? Itu nombor satu. Dia bukan soal kita ni kahwin 1, 2, 3, 4. Adakah perkahwinan itu telah membentuk diri kita sebagai pemimpin? Ataupun kita banyak nak menjaga perasaan pimpinan kita kerana takut hilang tapuk pimpinan. Ini sebenarnya perbincangan pimpinan, leader. Dan saya berbicara soal pimpinan atau pemimpin ni bukan retorik, bukan sekadar pandai berhujah, tapi kita melaluinya. Dan alhamdulillah praktikalnya itu pada rumah tangga. Dan sudah pasti apabila kita menggunakan atau berada pada jalan retorik mengikut soft ini, lagilah jelas perbahasannya. Isu pokoknya adalah, adakah kita ni, yang ini khusus pada lelaki, itu adakah kita benar-benar ketika masuk dalam alam pernikahan, alam munakahat, alam rumah tangga ini, kita sudah bersiap sedia untuk menjadi pemimpin. Ini bukan soal kahwin 1, 2, 3, 4. Kahwin ta'adud ni hanya repetition, ada pernikahan yang berulang, itu saja. Kemudian kalau kita berjaya memimpin diri, ku anfusakum wa ahlikum nara, menjadi pemimpin, maka perkahwinan yang kedua itu turut dipimpin, dan ketiga dipimpin. Dia tak ada isu sebenarnya. Isunya apabila pimpinan itu mula mengambil tampuk pemimpin. Datanglah perbahasan yang tak terpimpin. Itu dia. Mulalah pertikaian berlaku. Kenapa? Ini belum masuk isu takdir lagi. Kan? Pertikaian, kenapa dah kahwin 1 kena kahwin 2 pula? Dia bukan soal kenapa. Soalnya bagaimana kita nak mendepani takdir itu. Jikalau kita tidak ditakdirkan 2, sudahlah, diam-diam sudah. Bagi yang mereka yang tak persiapkan diri untuk mendepani takdir, maka dia akan berubah. Dia huru-hara lah hidup dia. Sibuk galik dengan dia menyangka dia tu berdua-duaan saja. Dia lupa yang perhubungan perkahwinan itu ada satu pertemuan yang dipertemukan oleh Allah. Sampai bila kita nak sedar? Asyik perasa dengan pasangan masing-masing. Walaupun ilmiah perbahasan untuk ta'adud ni perbahasan yang kalau pergi pada mahkamah ni perlukan banyak perbincangan. Namun isu pokoknya adalah tentang bagaimana kita nak mendepani alam rumah tangga itu dengan sifat kepimpinan, bukan menjadi lelaki yang lembik, lelaki yang kena tunduk, lelaki yang kena menjaga perasaan, lelaki yang mula untuk memain-mainkan keadaan. Akhirnya nak tutup cerita itu, maka berlakulah isu-isu yang berbangkit. Ini tidak begitu jemaah sekalian. Jadi saya tidak menuju pada mana-mana pihak, tapi kita berbicara dengan ilmiah, dengan ilmu. Kalau nak faham tentang ta'adud ini, kita kena pergi pada asas. Asas kepada perbahasan nikah, itu apa dia? Takdir. Asas kepada nikah, itu takdir. Walaupun dalam perbincangan munakahat itu perbincangan tentang fikih. Dalam bab fikih itu ada perbincangan tentang bagaimana tuntutan hak seorang isteri, hak seorang suami. Tapi usul asas perbahasan nikah adalah akidah, sebab dia termasuk dalam takdir. Soalannya yang perlu dilontarkan, sejauh mana kita faham kita ni ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya. Itu yang pertama kena faham. Yang mana bila kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya, yang mana kena patuh dan tunduk dan taat kepada segala perintah Allah, iaitu dengan melaksanakan segala tuntutannya, dengan menjadi hamba-Nya yang sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik, bukan nak memiliki. Kita mana ada nak
Nak hidup celik mata, nak memiliki suami, memiliki anak, memiliki, itu salah. Benda tu pun dah salah dah. Akhirnya buat caption, akhirnya suami saya bukan dimiliki oleh saya seorang. Kat situ pun dah salah dah. Mana suruh mengaji tak mau. Dan kita ingat, kita ada ilmu satu pak ilmu, kita dah boleh kendalikan rumah tangga. Rumah tangga ni adalah kombinasi semua ilmu. Kalau nak tahu dia ni berilmu ke tidak, tengok rumah tangga dia. Adakah rumah tangganya akhirnya ilmunya ditutup balik oleh perasaan nafsunya, ilmunya tenggelam dengan orang kata apa, permainan merajuknya seorang isteri, tenggelam dengan situasi-situasi keduniaan. Rumah tangga satu ibadah yang panjang. Rumah tangga, pernikahan adalah satu ibadah yang panjang. Jodoh itu takdir. Dalam takdir itu ada pilihan. Bukan soalan atau. Dalam takdir ada pilihan. Pertemuan itu semua di dalam takdir Allah. Kemudian Allah bagi otak tu berfikir. Habis itu kalau ada pilihan, janganlah kahwin dua. Sebab tu kena pergi mahkamah. Dia ada takdir dalam memilih. Faham? Dalam takdir dalam memilih, ada ketentuan yang terpilih. Kena faham? Ketentuan yang terpilih, hanya Allah pilih kita untuk kahwin dua. Walaupun pada akal kita nampak kita sedang memilih untuk tidak kahwin. Dan kita tak tahu kita nak kahwin dua atau tidak. Yang penting adalah persiapkan diri jadi pemimpin. Jangan hura-hara sangat. Sibuk kahwin dua, pilihan ke tidak, pilihan tidak. Dah nampak sangat kita tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, bila kahwin dua, hancur rumah tangga. Nak tahu tengok tak ada ilmu tidak? First marriage saya tak ceritanya second, third marriage. Kita tengok perkahwinan pertama dia. Ukurannya adalah perkahwinan pertama dia. Perkahwinan pertama dia macam mana impact dia bagi seorang lelaki. Bagi seorang lelaki. Perkahwinan pertama dia, itulah penentu dia. Sebab akan ditanya. Puan Amirah Khairuddin, pergi dulu mahkamah lah. Tanyalah kat hakim. Kalau hakim benarkan lah. Sebab dia tergantung kepada maslahah. Bab cerai ni kena mahkamah. Dia bukan prasangka mahkamah benarkan ke. Tak, pergilah bawa lah isu cemburu tu. Bentang ke depan hakim. Tengok hakim jawab apa. Nampak? Jadi sebenarnya isu ni adalah isu yang perbahasan yang sepatutnya kita susun dia. Kita kena susun. Kita kena susun. Kita kena susun mengikut kepada kaedah perbahasan. Kaedah nak buat perbahasan apa? Perbahasan yang membawa kepada akidah. Kemudian perbahasan membawa kepada fiqh. Bab rasa ni, jangan kita bertanya soalan very strawberry. Soalan yang macam inilah, saya buka perbahasan lah. Menjaga ikhtilat rasa macam mana nak jaga ikhtilat rasa ni? Allah yang cipta kita, jangan kita melebihi Tuhan pula. Bila Allah bagi syariat boleh kahwin 2, 3, 4. Adakah orang yang kahwin 2, 3, 4 tu, kita cakap macam ni lah. Siapakah yang kita ikut? Siapa kita ikut? 2, 3, 4 ni kita ikut siapa? Nabi kan? Okey, sekarang ni nak tanya. Kalau Nabi dan para sahabat dan ada ulama yang kahwin 2, 3, adakah kita nak berkata dia tak jaga ikhtilat? Kita tak boleh timbulkan persoalan yang kita pun tak tahu hujung pangkal. Dalam kita nak menimbulkan soalan, kita kena tahu soalan kita tu ke arah mana. Ke arah kita tak suka poligami ke, kita ni mesti setia pada yang satu ke, ataupun kita nak memahami apakah yang dinamakan tentang manusia. Kita jangan kita sok suci ni, bajet suci ni macam tutup mata, jangan. Memang tak boleh lah, haram. Jangan. Sebab tu kena tanya perjalanan kahwin ni tu macam mana. Sebab tu kita bawa balik perbahasan tentang usul. Kita tak nak tanya hal-hal dalam tu. Wah, imam kita tak nak tajasus pun. Jangan tajasus kau kenal macam mana. Melainkan dia hakim. Yang nak tanya-tanya ni hakim. Bukan kita yang kena bertanya. Jangan tajasus perhubungan orang. Kau kenal macam mana. Ini mesti buat benda haram ni. Ikhtilat ni tak jaga ni. Mesti buat. Jangan.
Islam tak suruh buat kerja macam itu. Islam suruh tengok, dah nikah boleh, dah. Kau tak payahlah kita nak fikir, oh sampai ke dalam-dalam tu fikir, oh ini mesti dah ada apa-apa isu kat belakang ni. Biar mahkamah je yang tanya. Nak tahu, bawa kes ni pergi mahkamah. Nanti hakim tanya. Macam saya ditanya oleh hakim, macam mana kenal? Hakim tanya, kat mana kenal? Jawablah. Dan hakim tak ada pula, awak tak jadi ikhtilat ke? Awak tahu tak hati ini sebenarnya perlu kepada isteri yang satu saja. Hakim tak tanya pun. Hakim lagi faqih, lagi arif tentang hukum. Sebab tu benda yang dalam kita tak tahu. Bila tak tahu, jangan kita masuk bidang yang kita akan timbulkan fitnah. Lagi dahsyat. Sekarang kita bincang hukum membolehkan. Selesai. Sekarang isunya kita nak bentuk jadi pemimpin. Itu isunya pemimpin. Bila jadi pemimpin, jadi terpimpinlah. Buatlah ikut caranya. Caranya apa? Pergi mahkamah. Bentangkan di mahkamah lah. Kalau tanya kenapa kahwin, hakim akan jawab. Dah. Soalnya hubungan suami isteri tak okey. Bila hubungan tak okey, bergaduh lah. Ini penyebab dia 2, 3, 4 tadi tu. Tiba perasaan tu semua penyebab. Nak tengok kalau betul-betul hubungan suami isteri ni okey, dia tak ada isu lah sebenarnya. Dia tak ada isu lah. Hubungan ni kita ingat, kita sangka kita lah terpaling setia, terpaling sayang, terpaling lah. Tiba-tiba Allah uji nombor 2, 3, bergaduh. Walhal benda tu belum jadi lagi. Kan? Jadi kita kena faham, ya. Jadi tadi soalan tadi tentang ikhtilat, boleh sayang perasaan perempuan lain, benda yang kita tak tahu dalam tu, benda dalam. Malah kita tak ada nak perlu tajassus, nak cari-cari macam mana, tak perlu. Benda yang gaib, tersembunyi lah, tak payah nak bongkar pula. Macam kes terbaru ni, dia bongkar, sebenarnya dia lah penyondol dia ni. Apa benda buat kerja macam itu? Kita bongkar tu sebab kita tak puas hati. Tu sajalah. Kita buat tu sebab tak puas hati. Kita marah kan? Kita marah. Bukan buat sebab ilmu. Sebab ilmu tak ada macam itu. Sebab ilmu nak tahu sekali sebab ilmu, pergi bawa kat mahkamah. Bawa mahkamah, nanti tengok cara hakim tanya. Saya dah melalui proses mahkamah, saya tahu. Kita pergi kat mahkamah. Hakim tanya macam mana. Setakat tu lah dia tanya. Dia tak tanya yang lain pun. Hakim boleh tanya detail. Malah ketika ni, bukan saya nak cerita pasal saya, tapi perjalanan. Hakim tanya awal-awal perkahwinan. Awal-awal perkahwinan macam mana? Tanya. Jadi kita ni, saya tengok kita dah keluar daripada struktur perbahasan. Kita masuk kepada perbahasan seperti jadi hakim. Kalau betul nak tahu macam mana soalan-soalan hakim, kita kena bawa ke mahkamah. Sama dengan penceraian pun. Jangan, kena dia bercerai. Tak patut dia bercerai. Dia jadi isu kalau dia bercerai luar mahkamah. Itu jadi isu. Kahwin tidak ikut mahkamah, dia jadi isu. Macam kes-kes yang terbaru ni, kahwin tak ikut mahkamah. Isunya adalah, macam tadilah timbul soalan pertanyaan tadi. Bukankah ikhtilat? Dia timbul-timbul macam tu, menggagau lah nak jawab. Sebab itu pemimpin, sebut soal pemimpin, bila dia nak melakukan sesuatu perkara yang melibatkan hala tuju rumah tangga, maka dia kena berani berhadapan dengan undang-undang. Dia kena berani, kena berhadapan. Dia kena filekan. Walaupun kita tahu nikah itu adalah satu perkara yang mudah pada hukum, tapi kalau kita tak bawa kepada ikut apa yang Uli Amri telah setkan, maka dia akan jadi isu macam ni lah. Cuba kalau yang isu tu kata saya dah buat mahkamah, okey kan? Diamlah. Kalau orang tanya kenapa kahwin, jawab mahkamah. Mahkamah bagi perintah kahwin, izin. Itu saja. Pemimpin kena berani berhadapan dengan undang-undang. Tu khalifah, pemimpin. Pemimpin ni dia tidak boleh buat benda yang melanggar undang-undang. Itu nama pemimpin. Bersiap sedia. Ambil borang, isi.
siapkan semua. Itu soal-soal benda teknikal. Sekarang ni kita tak pergi ke teknikal tu, kita pergi pada benda dalaman. Hara dibuatnya. Sebab kita sebenarnya tidak memimpin hati, itu saja. Sebab tu jadi isu rumah tangga. Bawa ke mahkamah, betul Puan Syuhada Nazri. Kita bawa, saya bawa. Dah ditanya pun, bawa mahkamah. Ya, kita ikut mahkamah, semua ikut mahkamah. Benar. Ikut mahkamah tak ada masalah, insyaAllah. Macam mana Umi Lin, tuan rumah tahu kami macam mana nak masuk? Ini ayat-ayat begini, Umi Lin, adalah ayat-ayat yang klise. Klise tahu, ayat-ayat yang kita tidak perlu masuk kepada teritori yang siapa tak mula siapa mula siapa. Saya bercakap begini. Okey, sekarang ambil buah apa yang kita bahaskan ni, sebab saya bercakap bagaimana hakim mengendalikan isu kahwin dua. Hakim tak gunakan soalan kenyataan yang klise macam tu. Kalau tak bertepuk sebelah tangan, manakan berbunyi, katanya. Kalau tidak ada angin yang tak bertiup, takkanlah pokok bergoyang. Hakim faham. Bila dah bertemu tu, dipertemukan, tinggal lagi nak bagi dia jadi elok. Itu saja. Ustaz, kalau nikah kat Thailand tu kira sah ke? Kalau cukup syarat rukunnya, sah lah. Rukun nikah sah. Cuma dari segi pentadbiran, kena tengok dia nikah tu di mana? Di mana yang dibenarkan. Tapi setakat ni memang tak dibenarkan nikah luar. Dia kalau nikah nanti dia kena daftar semula dan dia kena denda. Kena denda. Isteri kena denda, suami kena denda, saksi kena denda, kena bayar denda. Mungkin dia beranggapan bayarlah denda. Tapi iyalah, mungkin boleh ramai cara macam tu. Saya melalui cara mahkamah. Kena isi borang, kena buat 3 set, kena ada statement bank. Macam-macam hal lah. Itu satu bab. Pemimpin. Okey, satu. Yang keduanya, saya nak cerita, nanti kita poin-poinkan, saya tak kupas banyak lah, saya sentuh-sentuh, nanti kita sambung. Yang kedua, saya nak bincangkan adalah, bagi rumah tangga atau pemimpin, apabila kita nak berkembang, dia sepatutnya tidak lagi kepada perbincangan menuntut. Berkembang ni adalah memberi. Sebab tu, dalam poligami, ta'adud, ini bukan berbicara soal yang punyai harta, bicaranya dia mampu dari segi harta, tapi sebenarnya dia mempunyai jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya adalah jiwa yang tidak menuntut. Jiwa yang kaya, jiwa yang memberi. Iksar, dalam Islam iksar, mendahulukan orang lain. Suami mendahulukan isteri, bagi isteri saling beri memberi. Bagi kita, isu yang berlaku apabila tiada persiapan daripada perkahwinan yang pertama, dia tidak membentuk jiwa yang kaya, maka dia jadi penggemis kepada kasih sayang. Bila Allah takdirkan dikahwin dua, lagi dahsyat pengemisnya. Jadi masalah. Sebab itu poligami yang betul, ta'adud itu adalah poligami bagi jiwa yang kaya, yang lapang hatinya, untuk bermanfaat kepada manusia lain. Ini level-level rumah tangga tahap-tahap PhD, yang dah tak bergantung dengan lecturer, tak bergantung dengan kelas dah. Ini bukan rumah tangga tahap-tahap tadika, semua nak berpimpin saja. Semua tak boleh nak lagi. Tengok cikgu tak ada, menangis. Mana cikgu menangis. Nak pergi tandas kena bawa, nak makan kena bersuap. Ya Allah. Itu rumah tangga tahap tadika. Naik sikit rumah tangga tahap sekolah rendah. Bolehlah sikit berdikari sikit. Itu pun masih lagi kena jaga. Naik sekolah menengah, okeylah sikit, tapi nakal lah pula kan. Dan masih tak tahu kehidupan. Naik ke universiti. Universiti dia dah mula dah nampak nak bermanfaat. Kita nak sampai tahap dia jadi rumah tangga level-level PhD. Yang mula kesan tesis dia memberi sumbangan kepada umat. Bukan nak tahu masalah rumah tangga kita. Ni habis keluar masalah rumah tangga. Suami tak betul, isteri tak betul. Nampak itu masalah tu level tadika. Walaupun umur puluh-puluh tahun, minta maaf.
Walaupun ilmu nampak tinggi menggunung, tiba-tiba bila bak kahwin, Allah, keluar balik semua cerita. Nampak? Keluar balik semua cerita. Isu panah nikah luar kawasan. Sebab Puan Nazira, nak nikah dalam mahkamah ni, semua benda nak kena tahu. Detail. Metafora rumah tangga, ya benar, tamsil kepada rumah tangga, metafora. Wa yuribullahul amsal linnas. Saya bagi gambaran begitu. Dan rumah tangga pula mesti jadi rumahnya sihat, bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit. Lalas lagi jadi rumah mayat. Lalas lagi jadi rumah hantu. Faham? Dia kena jadi rumah sihat yang merawat pesakit. Itu sepatutnya. Ini dah lagi rumah sakit. Masing-masing sakit hati. Kau pandang sana, aku pandang sini. Sakit hati sebab apa? Tidak ada makanan hati. Hati sakit bukan sebab pasangan. Hati sakit sebab hati tidak dibangunkan dengan keyakinan. Duk bersangka-sangka. Bersangka kasih sayang. Bersangka tentang rezeki. Bersangka tentang masa depan. Sakitlah. Bila sakit, apa pergi? Pergi ke mana sakit? Mati. Kalau tidak dirawat dengan baik, mati. Bila mati, tidak dikebumikan. Bergentayangan. Jadi, rumah mayat. Jadi, rumah mayat. Bila rumah mayat, akhirnya mayat bergelimpangan, bergentayangan. Jadi, rumah hantu. Menjerit sana, menjerit sini. Meraung sana, mengaung sini. Mengilai sana, mengilai sini. Menangis sana, menangis sini. Tiba-tiba dengar bunyi. Nangis. Apa yang nangis depan handphone? Menitis air mata. Menitis air mata. Ya Rab. Habis. Itu bukan poligami. Itu polistrin. Polistrin. Ataupun tamsilan semua. Tamsilan juga itu. Metafora rumah tangga. Rumah kita rumahnya mana? Rumah sihat? Atau rumah sakit? Atau dah jadi rumah hantu? Ini masalah. Jadi, dia adalah sekarang ni bukan soal poligami atau tidak. Soalnya kita telah membentuk jiwa yang kaya atau tidak. Jiwa yang tidak berharap kepada makhluk. Jiwa yang memberikan kebaikan. Jiwa yang nak bagi manfaat. Jiwa yang senang untuk bermuzakarah. Jiwa yang sentiasa nak orang kata apa, nak saling sayang menyayangi. Jiwa ini yang kita nak bangun. Sebab tu rumah tangga ni adalah ancaman terbesar iblis. Iblis sangat menjadikan rumah tangga sebagai sasaran utama dia. Rumah tangga sasaran utama dia. Sebab daripada rumah tangga termaktub segala ibadah yang ada di dalamnya. Jadi kekuatan ibadah seseorang itu terzahir pada rumah tangga dia. Rumah tangga yang punya kekuatan ibadah, dia akan membentuk satu suasana nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang saling tenang menenangkan. Nafsu yang membawa ke perjalanan radiyah, mardiyah, kemudian kamilah. Nafsunya akhirnya sempurna. Tenang rumah tangganya. Tiada lagi berkocak sana sini. Tiada lagi isu-isu itu. Yang ada adalah isu bagaimana kita nak jadi rumah tangga yang bermanfaat kepada anak-anak. Dia wariskan manfaat dia kepada generasi pula. Mak ayah yang bagus, suami isteri yang bagus, dia mula menurunkan ataupun mengalirkan ataupun mengijazahkan kebaikan-kebaikan yang telah terhasil daripada kedua jiwa yang kaya ini. Mak pun jiwa kaya, ayah pun jiwa kaya. Jiwa kaya ini akhirnya memberi tempias kepada anak-anak. Generasi-generasi yang terbina dibangunkan, generasi yang bukan yang menuntut, bukan generasi yang orang kata penggemis, generasi yang berkhidmat. Dia tengok mak ayah dia tak berkira khidmat dengan ayah dia pula tak berkira khidmat dengan mak dia. Maka anak-anak ni melihat, oh, mak ayah aku tak berkira, aku pun nak jadi sebagai begitu. Dia jadi satu leverage, satu orang kata apa, turun kepada generasi. Seterusnya akhirnya tidak cukup dengan itu, bermanfaat kepada wanita lain. Ini Allah takdirnya. Allah takdirkan rumah tangga datangnya yang kedua, ketiga. Malah satu hadis mafhum hadis, satu dorongan kepada para suami lelaki.
Sesiapa yang membantu janda, Nabi kata ibu tunggal lah janda, menafkahinya, ibarat pahalanya seperti bangun sepanjang malam, seperti berjihad. Pahala. Sebab dia melibatkan maruah, jaga kan. Dia bukan ibadahnya main-main, bukan ibadah kau nampak oh ni mesti suka-suka ni, bukan. Walaupun banyak yang diterjemahkan cara macam itu, akhirnya syariat poligami terfitnah oleh mereka-mereka yang tidak membawa mengikut jalan Tariq Nubuwah dan jalan Ar-Rijal Quwwah. Rijal Quwwah ini terbina sifat kepimpinan, bukan sifat lembik yang tunduk kepada perasaan, buat konten-konten begitu. Allahu Akbar. Konten-konten yang buat ayat-ayat yang menunjukkan keadaan lemahnya lelaki. Sebab tu saya lebih mengambil sudut pandang ibadah poligami ini adalah membentuk kepada Ar-Rijal Quwwah. Memang susah tahu. Nabi kata susah sebab nak menjaga hati. Tapi kita ambil itu sebagai ibadah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham perkara ini, jadi kita akan membina sebuah kehidupan yang membawa kepada sifat yang sebenar dalam penciptaan manusia, yakni hamba Allah. Itu sebenarnya jemaah sekalian. Nampak? Jadi dua poin penting. Pertama tadi kita bincangkan tentang kepimpinan, the leadership dalam rumah tangga. Rumah tangga ni membentuk leadership, membentuk pemimpin dan membentuk pimpinan yang terpimpin. Ini kena sedar situasi ni. Dan kita bukan untuk menakluki siapa-siapa. Bukan suami berkuasa atas isteri, isteri berkuasa atas suami, tidak. Kita dikuasai oleh Allah. Lalu kita melaksanakan segala amanahnya. Kita bukan memiliki sesiapa. Kita dimiliki oleh Allah. Itu caranya begitu jemaah sekalian. Jadi kalau faham betul, tak ada timbullah isu-isu berbangkit. Kemudian bila dah faham dimiliki, dikuasai, maka tak adalah isu kenapa nak kahwin lagi, dah cukuplah dengan isteri kau seorang saja. Cukuplah, dia dah cukuplah. Benda itu takkan wujud perbahasan begitu kalau dia faham kita ini dikuasai dan dimiliki oleh Allah. Perjalanan takdir kita itu dalam ketentuan yang kita tak tahu ke depan kita ni berada dalam rumah tangga monogami atau poligami. Apa yang poin? Yang penting bukan soal poligami atau monogami. Persoalannya kita ni menjadi isteri atau suami tak? Kalau kita menjadi suami yang sebenar, tak ada isu pun poligami ni. Dia jadi suami lah. Dia memimpin, dia mendidik, dia menjaga nafkah. Kalau jadi isteri, dia tak jadi masalah jadi isteri. Dia taat, dia patuh, and then dia collaborate dengan suami dia. Dia jadi penasihat yang bagus. Dia berjiwa yang besar. Tapi masalahnya rupanya dia tidak jadi isteri pun rupanya. Dalam perkahwinan pertama dia sepanjang tahun berkahwin, puluh tahun, dia tak jadi isteri rupanya. Dia jadi apa? Entah. Jadian. Jadi jadian. Tunggu masa nak menjerit. Jadi langsui di siang hari. Macam itulah. Nak tunggu nak keluar saka baka dia. Tak jadi isteri rupanya. Kan? Suami pun satu. Kan tak jadi suami juga. Akhirnya, tunggu isu lah. Tunggu isu berbangkit lah. Okay? Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena tahu isunya apa, usulnya apa. Usulnya apa, asas perbahasannya apa. Jadi itu sebenarnya kalau masing-masing mainkan peranan itu tak timbullah isu. Tak timbullah isu-isu yang merosakkan. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Oh, jadi misteri Jadi misteri pun boleh. Apa dia? Tok tanya kan. Dia ni sayang ke tidak ni? Masing-masing main meneka-neka. Meneka-neka. Khair.
Jadi ini, dan kita pun tak promosi pun. Saya antara yang kita berpoligami, tak ada promosi pun. Tak promosi kan. Yang datang tengok. Tapi kita jadi contoh. Saya nak tunjukkan ada satu sampel bagaimana perkahwinan itu dibangunkan. Dibangunkan dengan kefahaman. Akan nampaklah suasana tu. Semua isteri ada, dah saling lengkap melengkapi, develop satu hala tuju yang sama. Tak ada kau buat hal lain, kau buat hal lain, tak ada. Dia nampak solid, dia nampak macam satu company. Ya, ini penting ya, ilmu ni ilmu leadership. Nampak sampai satu konsortium yang bagus. Macam kita pergi tengok company-company besar, dia nampak satu, one. Sebenarnya itulah dalam surah An-Nisa ayat 1. Rumah tangga ni adalah company kan. Company yang mesti terbina, akhirnya nampak siapa leadership dia, siapa orang kata apa, deputy presiden dia siapa, kemudian tim dia siapa. Akhirnya dia nampak rumah tangga ni satu rumah tangga yang boleh memberi manfaat bukan kepada diri tapi kepada umat. Boy master boleh. Dia ni bukan kena tak cukup sampai tak boleh buat. Islam sangat cantik. Sebenarnya it's a learning process. Cuma manusia suka menghukum. Jangan terkesan dengan hukum-hukum manusia ni. It's a learning process. Semua jangan jadikan mistake itu sebagai alasan. Kita tak nak belajar dengan mistake. Kita nak belajar dengan the truth, kebenaran. Jadi walaupun kita tahu kita ni tak cukup ilmu, itu satu benda yang membuat kita akan sentiasa nak menuntut ilmu. Satu, bila kita tahu kita ni tidak punya kesempurnaan, banyak dosa, itu membuatkan kita sentiasa berjaga-jaga, berhati-hati. Kita tidak kata, oh, aku dah sempurna, aku dah punya ilmu di dada, aku mampu, duit ada, aku layak untuk kahwin. Itu orang tak sedar diri. Sebenarnya kemuncak kepada sifat hamba itu adalah kerendahan, hauna, allazina yamshuna al-ardh hauna, kerendahan hati dia. Dia bukan mendabik dada, saya ni mampu kahwin. Tak ada. Dia mesti berjalan ke arah perkara yang membawa kebergantungan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan dia tidak akan berhenti untuk belajar. Dia akan terus belajar. Dia akan stop learning. Dia a proses. Allah Ta'ala tahu kita ni tidak sempurna. Dan Allah pun tak suruh kita jadi sempurna. Allah suruh kita jadi hamba-Nya yang sentiasa rasa akan kekuasaannya, akan tunduk kepada suruhannya, sentiasa mohon ampun kepadanya. Itulah sifat sebagai hamba. Bukan kata bila tak cukup, memang ada setengah tu kata nak kahwin konon, itu tak cukup, ni tak lengkap, itu tak ada, ini tak ada, nak kahwin konon. Jangan. Bagi saya, ibadah ni pilihan Allah. Jadi kalau boy master Allah pilih untuk kahwin, akhirnya appreciate lah perkahwinan itu dengan ilmu. Bila dah kahwin, jangan berhenti dengan galik dengan isteri. Pergi, teruskan amalan yang telah dilakukan. Teruskan menuntut ilmu. Teruskan dapatkan bimbingan. Ya, macam itu caranya. Tak bolehkah ustaz kahwin dua untuk mengelakkan maksiat? Dia maksiat ni bukan sekadar bicara soal kahwin dua. Maksiat ni adalah perkara yang sentiasa kita kena elakkan dari masa ke semasa. Bukan soal kahwin dua saja perbincangannya. Sebab tu alasan-alasan nak kahwin dua ni tak usah kita pening-pening untuk fikirkan. Bawa ke mahkamah. Isu dia. Biar mahkamah akan tentukan apa alasan kita. Dan alasan yang sepatutnya kita nak kahwin ni, dia tak payah cari alasan pun. Mahkamah akan tanya kita kenapa nak kahwin, lalu kita pun bagilah alasan yang munasabah. Cukup. Alasan munasabah tu ikutlah apa masalah waktu itu. Saya tak ada sebab untuk kahwin, ustaz. Tapi itulah nak kahwin juga kan. Jadi tak payah cari sebab lah. Kalau agak-agak tak tahu sebab apa, tak payah kahwin. Tak tahu sebab kan. Buat tanpa sebab akan jadi huru-hara lah. Okay. Habis tu ustaz, apa sebab yang terbaik? Apa tujuan perkahwinan? Tujuan perkahwinan yang nombor satu adalah untuk mendidik. Jadi, didiklah isteri tu. Saya nak mendidik isteri saya. Dah habis itu. Dah. Itu je. Kan? Tulis kat mahkamah tu. Selesai.
Tak payah kita kata apa-apa kerana isteri saya ni kekurangan, dia ni tak boleh itu, tak boleh ni. Jadi saya nak mengelak, saya nak mengelak maksiat, nafsu saya ni kuat sangat. Jadi saya ni menggeletar saya. Jadi kena ada 2 orang baru selesai masalah saya. Kadang-kadang kita tak perlu kata macam tu pun. Tak payah. Kita bercakap benda yang relevan. Yang relevan. Bila ada 2 isteri, saya nak mendidik. Pasti akan mendidik lah. Dan bila nak mendidik, tengok isteri pertama terdidik ke tidak. Kalau kita nak jadikan alasan mendidik, jangan sekali bagi alasan yang akan merendahkan isteri. Ini pun satu hal. Sebab tak ada alasan, dia cari alasan. Tak bisa kalau nak kahwin, perlu tunggu isteri setuju ke. Dia bukan mendapat persetujuan isteri, tapi mendapat persefahaman isteri. Ingat, rumah tangga terbina dengan sefahaman. Nak membina rumah tangga kedua pun sefahaman. Yang ketiga pun sefahaman. Bukan persetujuan. Setuju belum tentu faham. Yang penting adalah persefahaman. Dan bukan syarat kena bukan syarat nak kena tunggu setuju. Tidak. Bukan syarat nak kena tunggu faham baru buat. Tidak. Tapi adalah baik, adalah sempurna, adalah afdal bila kita melakukan sesuatu itu dengan kefahaman. Akhirnya dia akan jadi cantik. Jadi binalah kefahaman itu dulu. Maka barulah terbina rumah tangga itu dengan baik. Dia bukan perlu tunggu, tidak. Tapi alangkah baiknya isteri yang baik itu adalah isteri yang mendapat kefahaman yang sempurna, lalu dia mendapat satu kesatuan dalam apa hala tuju suami itu. Dia sefahaman, dia faham. Dia tak apa bang, saya faham. Okey, bila macam tu hebatlah rumah tangga macam tu. Kita nak rumah tangga macam tu, Islam nak macam itu. Penting sefahaman. Dan nombor 2 pun kena sefahaman dengan pertama. Bawa ke mahkamah, impossible. Bawa mahkamah. Mahkamah dia bukan syarat untuk kami dua ni isteri setuju. Bukan syarat. Tapi kena faham bila ada yang tak setuju tu, anda bersiap sedialah dengan tentangan tidak setujuan itu. Akan adalah adalah orang kata tentangan itu. Tajuk ni menceriakan lelaki. Siapa kata lelaki ceria dengan tajuk ni? Tajuk ni bukan menceriakan lelaki. Tajuk ni mencabar lelaki menjadi pemimpin. Patutnya perempuan ceria lah. Kata nak kahwin dengan seorang pemimpin. Bila kita suruh jadi pemimpin, kata ceria pula. Kan kahwin dengan orang tak terpimpin, marah pula. Kan kadang konflik kita ni. Mana satu kita nak? Lantaklah ustaz, yang penting jangan kahwin 2. Lantaklah dia dungu ke apa kat situ, biar. Yang penting, saya kata A, dia A. Saya kata B, dia B. Yang penting, dia ikut saya. Itu sebenarnya. Setengah-setengah orang perempuan ni, dia nak lelaki bukan lelaki pemimpin. Dia bukan lelaki yang macam mana pun. Dia lelaki dengar kata dia. Duduk dia. Yang. Macam ni lah lelaki yang bagus katanya. Muka pun ala manis. Barulah saya ceria. Awak boleh sabar dengan perangai saka saya. Awak boleh sabar dengan perangai langsui saya. Macam ni lah lelaki yang saya nak. Walaupun lelaki tu tak berapa nak kemas otak dia. Kadang-kadang sanggup. Kadang-kadang setengah tu ada kata macam sanggup tengok suami tu comot. Sebab apa? Takut dipandang lelaki lain. Pandang lelaki lain tu tajuk lain pula. Pandang perempuan lain. Allah Akbar. Kan? Sanggup biarkan lelaki dia gendong anak kiri kanan. Biarkan dia. Biar lelaki tu basuh berak anak. Biar sidai kain. Ya Allah. Apa punya isteri buat kerja macam itu? Awak tak bangga ke dapat suami yang ada sifat kepimpinan? Tak seronok ke dapat suami yang ada ketokohan? Tak seronok ke? Ke dah memang hilang ciri-ciri itu? Patutnya abang, saya rasa seronok tengok abang sebagai seorang pemimpin. Saya cabar abang menjadi pemimpin. Let's do it together. Wow, betul. Tang mana yang tak komplit, kita komplitkan bang. Tang mana hakim kata tak setuju tu, pendapatan, tak apa bang, kita tingkatkan pendapatan. Apa lagi? Tengok tang mana lagi abang tak kemas lagi.
Kita kemas ke abang. Saya tak nak nanti orang pandang laki saya. Mana laki awak? Tu. Allah hasiannya dapat laki macam itu. Allahu Akbar. Kita nak orang berjalan sebelah laki kita. Oh, kau ni bagus. Ha? Ha. Iyalah tu tak seronok berkongsi. Ingat apa? Itulah dia. Kadang-kadang sanggup menghilangkan kredibiliti seseorang itu kerana tak suka pada satu benda, tak kongsi. Walhal bukan sikap kongsi pun. Tak ada kongsi sebenarnya. Tak ada istilah kongsi. Hidup ni Allah buat cantik. Setiap orang ada bahagian dia. Itu bukan kongsi. Setiap orang ada rezeki dia. Bila kata kongsi, maknanya dia tak faham. Dia cetek pemikiran dia. Bila Allah takbir urus hamba-hamba dia, Allah takbir urus, Allah kata takbir urus ni, makna setiap orang ada bahagian dia. Sebab tu kena tengok Allah. Itu cara dia jemaah sekalian. Itu cerita dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang isteri pun janganlah jadi isteri yang minta simpati, minta sana sini, kesian sana sini. Awak jadi isteri yang cerdik, yang soleha. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan. Itu kena jadi isteri yang educated. Isteri yang punya tanda arah pemikiran yang hebat. Bukan yang menjadikan isu remeh-temeh, isu-isu yang orang kata apa Allah, isu-isu tadika. Maklum saya baru mengenal agama Islam, banyak belajar ilmu dulu, baru boleh. Tak ada masalah apa masa. Sebab tu saya kata it's a learning process. Don't worry. Jangan takut. Islam dan Allah Maha Pengampun. Kita bertuhankan Allah yang Maha Pengampun. Dia bukan Maha Menghukum. Jadi jangan takut. Jangan takut, dan insya-Allah selagi mana kita ada tadi sifat yang saya bincangkan tadi, kita nak belajar, kita nak berubah, it's okay. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nampak? Isteri pun satu. Kadang-kadang menjadi isteri yang menagih simpati. Jangan. Apabila bersuamikan pemimpin, maka pasti isterinya terpimpin. Isteri yang terpimpin ini, terpimpin emosinya, terpimpin pemikirannya, terpimpin perwatakannya, menyebabkan anak-anaknya senang dipimpin. Menyebabkan orang akan nampak, oh, isteri dia bagus, terpimpin. Kan kita pun suka tengok anak-anak yang terpimpin kan, elok je dengar kata, baguslah anak-anak dia ni. Kan macam itulah. Ustaz, ni dah akhir zaman, boleh lagi ke nak poligami? Ini akhir zaman, tahu ke mati bila? Tak tahu kan? Jangan tanya soalan boleh ke. Soalannya adalah bagaimana kita nak memanfaatkan baki masa yang ada. Tu dia. Baki masa yang ada, kita all out. Isteri yang tegas, ya benar. Isteri yang dididik oleh pemimpin. Bukan isteri yang memimpin. Isteri yang tegas adalah isteri yang dididik oleh pemimpin dan dia terpimpin. Isteri yang punya orang kata apa, penampilan yang hebat. Hebat bukan di mata orang, di mata suami dia lah. Dia tengok, isteri aku ni firm betul. Isteri aku ni firm. Dia tidak berbolak balik. Senang terikut kata-kata jemaah. Jemaah pula geng-geng joyah. Jemaah dah okey dah sekarang. Baliman pun dah okey. Tapi setiap isu berbangkit ni goyang juga Baliman. Nampak gayanya. Sebab geng-geng joyah ni semakin bermaharaja lela. Nampak gayanya. Kan? Geng-geng punah sihat. Akhir zaman tak banyak lelaki berkepimpinan. Betul ke Ustaz? Dia ni bukan soal kita nak nilai ramai tak ramai, tapi kita nak nilai situasi yang sedang berlaku akhir zaman. Bila akhir zaman ni, perkara yang akan berlaku adalah zahratud dunia. Kan hadis Nabi, aku bimbangkan akan dikeluarkan perhiasan dunia. Jadi bila kita terkesan dengan
dunia, maka kita tidak akan jadi khalifah di muka bumi Allah. Tak kisah lelaki atau perempuan. Jadi bila berbalik kepada isunya, memang belum lagi munajat. Sekejap lagi kejap lagi. Dah terlajak sikit dah. Jadi bila berhadapan dengan isu akhir zaman ini, isu dunia menakluki manusia. Jadi bagaimana isu dunia menakluki manusia dengan terkesan dengan keadaan dan kebenaran tadi. Akhirnya apabila manusia itu tertakluk dengan dunia, maka hilanglah kepimpinan dia. Berbalik ke situlah. Maka berbalik kepada Allah, kata qalil, sedikit yang bersyukur, maka bolehlah kita kaitkan sedikit yang mampu menjadi pemimpin. Itulah sebenarnya. Isteri jangan mudah bagi suami kita ke orang lain. Memang bukan mudah. Dia bukannya macam bagi anak kucing makan ke apa. Ui, mana ada mudah-mudah bagi. Sebab tu saya kata ikut mahkamah. Kita pun nak kahwin, bukan main kahwin macam pilih baju. Ambil lah laki saya. Mana ada orang buat kerja macam itu? Takkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik jemaah sekalian, kita berhenti setakat tu dulu perbahasan tentang muzakarah, ilmu ni. Kalau suami tak adil macam mana Ustaz? Berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan suami kita adil. Dan jadilah penasihat yang baik kepada suami yang tidak adil itu. Peranan sebagai isteri adalah perkemaskan diri agar nilai diri seorang isteri berada pada tahapan yang tertinggi, agar mampu mendepani keadaan-keadaan yang di luar jangka. Sebab kita terima dia sebab suka kan dari awal, tiba-tiba dah kahwin tengok alamak macam ini pula perangai katanya. Jadi kita kena persiapkan diri kita. Sebab tu nak masuk ke alam perkahwinan itu bukannya masuk dengan suka, dia masuk dengan jiwa. Suka ni tidak ada pada jiwa. Ayat dia suka tu tak semesti ada pada jiwa. Jiwa tu dah datangnya akan membuahkan suka tu, tapi belum tentu suka tu datang pada jiwa. Atau maksud saya ni perbincangan panjang lagi ni, tapi saya nak bagi itu. Jadi jiwa tu adalah dengan iman di dada, masuk dengan keyakinan. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku ke depan. Bila berlaku macam gitu, bila berlaku macam itu, maka persiapan kita, persiapan kita itu mesti kemah. Jangan terkesan. Itu kata dia, jangan terkesan dengan situasi yang berlaku. Ustaz menyokong poligami ke? Poligami yang menyokong saya. Tak apa puan, nanti puan tengok kuliah-kuliah saya sebelum ni. Kita nak membentuk pemimpin, Ar-Rijal, kita nak kempen mendidik isteri. Kempen mendidik isteri pastilah daripada suami yang terdidik. Tu je. Okey. Tak lah Ustaz, orang lelaki ni kalau dia nak berbini dua, jangan dia larang, biarkan. Sama juga orang perempuan, kalau dia nak apa-apa, jangan dia larang, biarkan. Dia macam itulah pula kan. Kita ni, yelah, kita bahas dengan ilmu. Kalau bahas dengan keadaan perasaan macam itulah jadi lantar lah Ustaz, lagi dilarang, lagi dibuat. Biar dia nak rasa. Itu saya cakap. Taraf-taraf macam itulah rumah tangga kita. Taraf-taraf diketawakan orang nanti. Janganlah kita jadi bahan ketawa orang. Berhentilah jadi kita ni jadi bahan ketawa, bahan orang simpati. Cuba kita jadi bahan rujukan. Cuba kita jadi rumah tangga kita ni bahan rujukan. Kita ni kadang-kadang membiarkan diri kita ni sampai tak level yang terletak paling bawah kadang-kadang. Lantaklah Ustaz, laki saya tu tak macam mana. Kadang-kadang kita buat bagi satu keadaan yang dah macam teruk sangat.
Jangan kita buat spekulasi macam itu, kan? Kita ada maruah yang adanya padanya ada Allah, kan? Jadilah kita ni bahan rujukan, bukan bahan ejekkan orang, bahan orang bahan kita. Jangan upgrade rumah tangga tu. Wallahu alam. Baik, mari kita tutup dengan munajat umat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bilhaqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa'a bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat 'alaihil Fatihah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususnya pada negara Malaysia ya Allah. Jauhkan pada balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan kepayahan ya Allah. Dan juga pada negara Palestin di Gaza ya Allah, pejuang-pejuang mujahidin ya Allah, bebaskan daripada cengkaman Zionis laknatullah ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ya Allah, kabulkan segala hajat kami, pemudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, syukur pada Allah, selesai sudah muzakarah kita tentang kehidupan, tafsir kehidupan, dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada perjumpaan berikutnya insyaAllah besok insyaAllah. Dan Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk munajat umat insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah, mulazamah, kita lazimi dengan tawassul dengan Al-Fatihah ini insyaAllah. Wallahualam, itu saja, kita sambung pada siang akan datang. Mohon ampun maaf bersaya atas kekurangan, terkasa-kasa kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr ila alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.